Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami yang akan membincangkan topik krisis alam sekitar dan hakikat ihsan. Kalau kita tengok dunia hari ini, kita sering dengar tentang perubahan iklim, banjir besar, pencemaran sungai dan juga jerebu. Dan semua ini bukan lagi satu isu yang kecil tetapi sudah menjadi satu krisis global. Jadi saya nak tanya panel kita hari ini, adakah semua ini berlaku secara semula jadi ataupun sebenarnya berpunca daripada tindakan manusia sendiri? Terima kasih kepada hos kita. Jadi pada pandangan saya, krisis alam sekitar memang semakin serius. Kalau kita lihat di negara kita sendiri iaitu di Malaysia, banjir besar semakin kerap berlaku terutamanya di kawasan bandar. Ya betul, macam yang berlaku dekat Shah Alam dan Kelantan itu kan? Ya, betul tu. Selain banjir, kita juga berdepan dengan isu pencemaran sungai serta pembuangan sisa industri yang semakin membimbangkan. Di peringkat global pula, suhu bumi telah meningkat lebih daripada 1 darjah Celsius sejak era perindustrian. Ini menyebabkan fenomena seperti gelombang haba, kemarau dan ribut yang lebih ekstrim. Jadi, jelaslah bahawa keadaan alam sekitar sudah tidak lagi stabil seperti dahulu. Menarik. Jadi maksudnya ini bukan sekadar perubahan biasa tetapi memang ada sesuatu yang serius sedang berlaku. Ya, betul. Sebenarnya, isu ini juga berkaitan rapat dengan Sustainable Development Goal 13 iaitu Climate Action. Matlamatnya adalah untuk mengambil tindakan segera dalam menangani perubahan iklim. Namun begitu, kita masih belum mencapai sasaran tersebut kerana aktiviti seperti pembalakan tidak terkawal, pembakaran terbuka dan penggunaan tenaga yang berlebihan masih berlaku. Kadang-kadang, kita sendiri pun tidak sedar, kita juga menyumbang kepada masalah ini melalui tindakan harian kita. Ya, saya setuju apa yang dikatakan tadi. Kadang-kadang kita nampak isu ini sebagai masalah yang besar, tetapi sebenarnya ia bermula daripada tindakan kecil manusia sendiri. Ya, betul. Kalau kita lihat dari sudut falsafah, salah satu punca utama ialah fahaman materialisme. Materialisme hanya melihat dunia hanya dari sudut kebendaan tanpa mengambil kira nilai moral dan spiritual. Maksudnya alam ini dianggap sebagai alat sahaja? Ya, tepat sekali. Alam dilihat sebagai sesuatu yang boleh digunakan dan dieksploitasi sepenuhnya. Dalam pemikiran barat moden juga, manusia dianggap sebagai penguasa alam yang bebas mengawal alam mengikut kehendak sendiri. Pemikiran seperti ini menyebabkan manusia mengabaikan tanggungjawab terhadap alam dan akhirnya berlakulah kerosakan yang kita lihat pada hari ini. Jadi kalau itu puncanya, apa sebenarnya solusi yang kita ada? Baik, sebagai solusi, kita perlu kembali kepada konsep hakikat insan dalam perspektif Islam. Manusia bukan pemilik mutlak alam tetapi khalifah, iaitu pemegang amanah di muka bumi. Maknanya kita bukan pemilik tetapi penjaga. Itu suatu perspektif yang sangat berbeza. Ya, bila kita faham peranan ini, kita akan lebih bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara alam. Selain itu, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, konsep insan seimbang turut ditekankan iaitu keseimbangan antara intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan ini, manusia tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga memikirkan kesan kepada alam dan masyarakat. Saya setuju. Kalau kita hanya fokus kepada keuntungan, memang mudah untuk kita abaikan alam sekitar. Betul. Satu lagi konsep penting ialah epistemic humility, iaitu sikap rendah diri dalam ilmu. Kita perlu sedar bahawa pengetahuan manusia tentang alam ini sebenarnya terhad. Kadang-kadang manusia rasa dia tahu segalanya, padahal tidak. Jadi kita tidak boleh bertindak sesuka hati terhadap alam. Selain itu, nilai dalam rukun negara seperti kepercayaan kepada Tuhan
dan kesopanan dan kesusilaan juga penting untuk membentuk sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Baik, perbincangan yang sangat menarik hari ini. Sebagai kesimpulan, krisis alam sekitar bukan sekadar masalah fizikal tetapi juga berpunca daripada cara manusia berfikir dan bertindak. Fahaman materialisme telah menyebabkan manusia melihat alam hanya sebagai sumber keuntungan tanpa memikirkan keseimbang ekosistem. Oleh itu, kita perlu kembali kepada konsep insan sebagai khalifah yang bertanggungjawab menjaga alam. Mungkin kita boleh memulakan dengan perubahan kecil dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih kerana mendengar podcast kami.